Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dalam slide ini saya akan menerangkan tentang perkembangan tamadun Islam dengan memfokuskan kepada kerajaan Bani Umayyah di Andalusia. Terdapat dua topik yang akan dibincangkan di dalam slide ini, iaitu yang pertama sumbangan kerajaan Bani Umayyah di Andalusia dan yang kedua faktor kejatuhan Bani Umayyah di Andalusia. Kerajaan Bani Umayyah di Andalusia. Pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia boleh dibahagikan kepada dua tahap, iaitu yang pertama zaman pemerintahan Gubernur Bani Umayyah Damsyik bermula dari tahun 711 hingga 756 Masihi. Spanyol diduduki oleh umat Islam ketika itu pada zaman Khalifah Al-Walid pertama bin Abdul Malik yang merupakan Khalifah ke-6 Bani Umayyah, di mana ketika itu kerajaan Bani Umayyah masih lagi berpusat di Damsyik. Dalam proses penaklukan Spanyol, 3 pahlawan Islam telah diberi mandat untuk memimpin pasukan ketenteraan, iaitu Tarif Ibn Malik, Tariq Ibn Ziyad dan Musa Ibn Nusair. Dalam perangan tersebut, tentera Tariq Ibn Ziyad yang hanya berjumlah 7,000 orang dengan tambahan 5,000 orang telah berjaya mengalahkan tentera Gothic yang seramai 100,000 orang di bawah pemerintahan Raja Frederick dibakar ketika itu. Dengan kejayaan tersebut, tentera Islam berjaya menakluki Cordova, Granada, Toledo dan beberapa bandar penting Spanyol. Seterusnya, tahap yang kedua ialah zaman pemerintahan Bani Umayyah berdasarkan Amir dan juga Khalifah bermula pada tahun 756 sehingga 1031 Masihi. Jadi jumlah tempoh pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia ia selama 3 abad. Zaman pemerintahan Bani Umayyah bermula selepas kejatuhan kerajaan Bani Umayyah di Damsyik dengan kejayaan Abu al-Abbas As-Saffah merampas kuasa dari kerajaan Bani Umayyah pada tahun 750 Masihi. Dan zaman pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia bermula dengan Abdurrahman Ad-Dakhil sebagai Amir yang pertama ketika itu pada tahun 756 Masihi dan berakhir dengan Khalifah yang ke-16 iaitu Hisham ketiga, yang mana tempoh pemerintahannya bermula dari tahun 1027 hingga 1031 Masihi. Sumbangan kerajaan Bani Umayyah di Andalusia. Sumbangan kerajaan Bani Umayyah di Andalusia boleh dilihat dari 4 aspek utama, iaitu pendidikan, pusat terjemahan, seni bina dan ekonomi. Dari sudut pendidikan, individu yang paling berjasa membawa Andalusia ke puncak kejayaan intelektualnya ialah Al-Hakam kedua. Dan kemungkinan beliau juga merupakan sarjana terbesar di antara semua khalifah yang pernah muncul dalam sejarah Muslim. Sebagai seorang yang punya minat membaca yang amat besar, beliau menghantar orang-orangnya menjelajahi semua toko-toko buku yang terdapat di Iskandariah Mesir, Damsyik dan Baghdad untuk memborong semua buku-buku dalam semua bidang. Justru kerana itulah maka jumlah buku di perpustakaannya mencapai 400,000 jilid buku. Pusat pendidikan tinggi di Cordova pula telah diasaskan oleh Abdurrahman III dan menjadi pusat ilmu pengetahuan terkenal di Eropah. Perpustakaan turut dibina untuk meningkatkan institusi ilmu. Pada zaman pemerintahan Al-Hakam kedua, terdapat 17 pusat pengajian dan 70 buah perpustakaan di Andalusia. Pusat ilmu yang terkenal selain Cordova ialah Seville, Toledo, Malaga dan Granada. Yang kedua adalah aspek pusat terjemahan. Antara pusat kegiatan terjemahan terkenal ialah Toledo. Kesan daripada kegiatan terjemahan di Andalusia, maka Cordova telah menjadi pusat kegemilangan ilmu dan jambatan antara dunia Islam dengan Eropah. Selain daripada menjadi pusat pemerintahan kerajaan Bani Umayyah ketika itu, Cordova juga telah menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu dan ketamadunan Islam banyak memberi faedah kepada kebangkitan Eropah. Yang ketiga dari aspek seni bina. Di antaranya ialah kita boleh lihat dari pembinaan Masjid Jami' Cordova dan Istana Alhambra di Granada. Masjid Jami' Cordova yang berkeluasan 36 meter, kubahnya berasaskan kayu berukir, bertiang marmar sebanyak 1,293 batang, dihiasi 4,700 lampu yang menggunakan sebanyak 11 tan minyak setahun.
Batu pertamanya diletakkan oleh Abdurrahman pertama Ad-Dakhil, iaitu pada tahun 784 Masihi, dan selesai pembinaannya semasa pemerintahan Hisham pertama, iaitu merupakan pengganti kepada Abdurrahman Ad-Dakhil. Walau bagaimanapun, masjid ini telah bertukar menjadi gereja pada tahun 1236 Masihi, iaitu selepas kejatuhan kerajaan Bani Umayyah, ya, yang mana Raja Ferdinand ketiga telah mengubahnya, ya, menjadi gereja, dan sehingga sekarang masjid ini masih lagi wujud dan menjadi gereja kepada penganut Kristian Roman Katolik. Di Granada pula, Sultan Muhammad pertama Al-Ghalib daripada dinasti Nasriyah Banu Ahmar membangunkan sebuah istana diberi nama Al-Hamra atau Alhambra dalam bahasa Sepanyol. Istilah Al-Hamra diberikan kerana temboknya berwarna merah atau kerana ia dibangunkan oleh Banu Al-Ahmar. Istana yang dibangunkan oleh Sultan Muhammad pertama ini telah disempurnakan oleh dua orang penggantinya. Seni binanya bergaya Arab dan dipenuhi dengan dekorasi yang mengagumkan. Yang keempat ialah ekonomi. Sistem kewangan ditubuhkan untuk mengimbang pendapatan dan perbelanjaan. Sumber pendapatan negara ketika itu adalah berdasarkan kharaj, iaitu cukai tanah, jizyah, iaitu cukai terhadap kepada orang yang bukan beragama Islam, zakat, usyur, ghanimah dan sebagainya. Cordova merupakan pusat ekonomi dan perdagangan antarabangsa. Andalusia ketika itu telah menghasilkan tembikar, perhiasan perak dan emas, memproses kulit serta mengeluarkan senjata. Sektor pertanian dibekalkan dengan sistem saliran dan penyelidikan dilakukan untuk mendapat benih terbaik. Kejatuhan Bani Umayyah di Andalusia. Kejatuhan kerajaan Bani Umayyah di Andalusia disebabkan oleh banyak faktor. Antaranya ialah yang pertama disebabkan oleh bentuk fizikal ataupun bentuk muka bumi Andalusia itu sendiri. Bentuk fizikal Andalusia yang bergunung ganang telah sedikit sebanyak menyukarkan perhubungan dan kawalan pentadbiran semua wilayah oleh kerajaan pusat. Disebabkan oleh keadaan yang bergunung ganang tadi, maka proses komunikasi itu agak sukar, dan apabila proses komunikasi itu agak sukar, maka kawalan kepada jajahan takluk ataupun wilayah yang berkenaan amat sukar untuk dilakukan. Yang kedua, disebabkan oleh peribadi pegawai kerajaan. Salah satu punca kejatuhan kerajaan Bani Umayyah di Andalusia adalah berkaitan dengan sikap ahli politik dalam kerajaan yang tamak dan gilikan kuasa, juga tidak amanah. Contohnya, Ibnu Abi Amir yang ditugaskan untuk menjaga harta pusaka anak Al-Hakam pertama, iaitu Hisham, telah melakukan pembelotan di mana beliau berpakat dengan bapa mertuanya, iaitu Jeneral Ghalib, untuk merebut jawatan Ketua Menteri. Hal ini telah menyebabkan pentadbiran menjadi kucak-kacir dan pemerintahan menjadi tidak adil. Beliau telah diamanahkan untuk memelihara Hisham dan menyediakannya sebagai pemimpin Andalusia, sebaliknya mengambil peluang untuk meluaskan pengaruh dan kuasa demi kepentingan dirinya sendiri, serta menyebut nama beliau dalam khutbah Jumaat dan memastikan Hisham tidak akan mempunyai kuasa apabila menjadi pemerintah. Itu yang kedua. Yang ketiga, perpecahan dalam masyarakat. Rakyat Andalusia terdiri daripada pelbagai bangsa seperti Barbar, Arab, Yahudi dan seumpamanya. Meskipun mereka disatukan melalui budaya dan agama, namun permusuhan antara mereka tetap tidak dapat dielakkan. Contohnya, masyarakat ini tinggal secara hegemoni dan tidak bercampur antara etnik. Mereka hanya tinggal dalam kelompok mereka sendiri dan sentiasa merasakan diri mereka terancam dengan etnik-etnik lain. Keadaan ini ditambah pula dengan pergolakan dalaman keluarga khalifah, ya, bersama pegawai-pegawai atasan mereka. Bahkan golongan ulama turut mengalami masalah dengan beberapa orang ahli falsafah Andalusia. Jadi perpecahan masyarakat ketika itu berlaku dalam pelbagai lapisan masyarakat, ya, dalam etnik, khalifah dengan pegawai atasan dan juga golongan ilmuwan sendiri. Maka ini juga menjadi penyumbang kepada perpecahan dalaman. Kemudian yang keempat ialah kelemahan pemerintah. Kebanyakan khalifah Bani Umayyah di Andalusia
ketika itu bersikap boros dan membelanjakan wang negara untuk kepentingan diri. Contohnya Abdul Rahman II suka membelanjakan untuk isterinya barang-barang kemas dan hadiah-hadiah yang mahal. Pemimpin-pemimpin juga gemar menghabiskan wang kepada majlis-majlis hiburan dan kepada gundik-gundik mereka. Bermula dengan Muhammad Al-Mahdi, pemerintah-pemerintah Andalusia suka pada majlis-majlis hiburan dan nyanyian. Pemimpin juga tidak melaksanakan syiar Islam yang sebenar dalam melaksanakan kewajipan terhadap negara. Jadi bila dalam keadaan selesa, mereka lalai. Dalam keadaan lalai inilah Allah menarik nikmat itu. Seterusnya, faktor yang kelima ialah kawalan dan kewangan. Kerajaan Andalusia di bawah naungan Khalifah Bani Umayyah memiliki empayar yang luas, kesan daripada penaklukannya ke atas negara-negara Kristian di sini. Kerajaan Andalusia menghadapi masalah kewangan akibat menyertai peperangan dan pemberontakan tempatan. Selain daripada itu, jajahan yang luas juga menyulitkan kerajaan dalam melaksanakan tanggungjawab kerana memerlukan kepada perbelanjaan yang besar. Hal ini menyumbang pada masalah kewangan negara. Ketika menghadapi masalah politik dan diikuti dengan perang dalaman mulai tahun 1009 Masihi, masalah kewangan di Andalusia amat getir dan defisit sehingga mereka tidak mampu mengupah tentera bagi meredakan kekacauan yang meletus dalam negara. Dan kesan daripada itu, kerajaan telah mengenakan cukai tinggi terhadap rakyat dan akibatnya rakyat tidak puas hati dan memberontak terhadap keputusan tersebut. Yang keenam ialah ketenteraan. Kerajaan Andalusia juga menghadapi masalah dalam kalangan tentera-tenteranya. Hal ini kerana kebanyakan tenteranya dibawa masuk daripada kalangan hamba-hamba dari utara dan timur Eropah. Hamba-hamba daripada keturunan Slav ini telah diambil untuk berkhidmat dalam bidang ketenteraan di Andalusia. Apabila Al-Mansur pula dilantik sebagai khalifah, beliau telah membawa masuk ramai orang barbar dari Afrika untuk menjadi tentera. Kesan daripada tindakan pemimpin ini, mereka tidak dapat bersatu padu dalam mempertahankan negara apabila diserang oleh pihak musuh. Ini disebabkan oleh mereka merupakan rakyat asing dan sudah pasti tidak ada perasaan patriotik untuk mempertahankan negara. Malah, tentera barbar menjadi lebih berpengaruh dan berkuasa sehingga dapat mengawal kerajaan. Dan faktor yang terakhir ialah perbalahan dan permusuhan sesama sendiri. Faktor yang turut menyebabkan Andalusia hilang daripada peta sejarah umat Islam ialah perbalahan dan permusuhan sesama sendiri antara mereka sehingga menjadi lebih daripada 20 puak yang mempunyai negeri sendiri. Di antaranya Bani Jahur, Bani Ibad, Bani Al-Aftas, Bani Nun dan lain-lain. Dengan kewujudan ramai puak ini, maka ia memudahkan bagi pihak musuh Islam di Andalusia merebut kembali tanah air mereka kerana mereka mengetahui akan kelemahan umat Islam. Kerajaan Umayyah di Andalusia berakhir dengan pemerintahan Khalifah Hisham ketiga Al-Mu'tamid dan sekaligus menamatkan sistem pemerintahan Khalifah dalam sistem pemerintahan di Spanyol. Sebagai kesimpulan, kerajaan Umayyah di Andalusia berakhir dengan pemerintahan Khalifah Hisham ketiga bin Al-Mu'tamid yang sekaligus menamatkan sistem pemerintahan Khalifah di Spanyol. Kerajaan-kerajaan kecil Islam selepas itu pula dapat bertahan sehingga abad ke-15 sebelum Spanyol ditakluki oleh gabungan tentera Kristian dan juga Kastil. Kerajaan-kerajaan kecil ini dikenali juga sebagai Muluk At-Tawaif ataupun Raja-Raja Puak. Sejarah menunjukkan bahawa Islam di Andalusia telah berjaya membina sebuah negara yang maju dan bertamadun dalam pelbagai aspek. Yang itu semoga apa yang telah dilalui oleh tamadun ini dapat memberi pengajaran kepada kita agar tidak leka dengan kemewahan, dengan kejayaan, dengan kegemilangan yang dikecapi, agar ia tidak akan dimusnahkan pada akhirnya. Sekarang itu saja untuk kerajaan Bani Umayyah di Andalusia. Bertemu kembali dalam slide yang seterusnya. Sekian, terima kasih.